Hola guys, okey kita masih lagi dalam topik bab 1 iaitu nombor nisbah untuk subtopik yang terakhir iaitu 1.5 nombor nisbah. Okey, apa yang dimaksudkan nombor nisbah? Nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi nombor tu kita kalau dia bagi satu nombor tu kita boleh tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Jadi di mana kalau pecahan dia tu dia bagi contohlah P per Q. Jadi maksudnya P itu adalah suatu integer, Q tu adalah suatu integer. Di mana Q tak boleh jadi kosong. Katakanlah cikgu ada P tu 8, Q tu 3. Jadi 8 per 3. Jadi adakah ini nombor nisbah? Ya. Okey, kalau 8 per 0, yang ni bukan. Kenapa bukan? Sebab dia dibahagikan dengan nilai kosong. 8 dibahagi dengan nilai kosong bukanlah nombor nisbah. Sebab Q ni bukanlah nilai kosong. Yang bahagian bawah ni P dia per Q. Maksudnya P ni apa-apa nombor integer, Q apa-apa nombor integer. Tapi yang penting Q ni bukan nombor kosong. Kalau dia nombor kosong, dia bukan nombor nisbah. Okay, jadi bila bentuk pecahan je boleh tukar kepada bentuk pecahan, dia adalah nombor nisbah. Okey. Kita cuba tengok soalan pertama ni. Okey. Yang ni adakah nombor nisbah? Ya. Sebab dia dah dalam bentuk pecahan sudah. Okey. Yang ni adakah nombor nisbah? Ya. 9 per 7. Betul juga. Kalau yang ni bentuk pecahan ke? Okey, bentuk pecahan tapi pecahan dia tu nampak macam ada perpuluhan. Jadi kita kena tukarkan dia kepada bentuk pecahan yang biasa. 1.4 negatif 1.6. Okey. Negatif bahagi negatif jadi positif kan? Okey. Lepas tu kita gerakkan sebiji titik ni ke belakang. Jadi yang ni 14, yang bawah pun bergerak ke sebelah. Maksudnya darab dengan 10. Jadi 14. Jadi kalau kita kecilkan guna CP2, 14 bagi 2, 7. 16 bagi 2, kita dapat 8. Okey, 7 per 8. Okey, 7 per 8. Jadi maksudnya negatif 1.4 per negatif 1.6 ni adalah nombor nisbah. Okey. Lepas tu yang ni macam mana ni? Kalau yang ni kita tak tahu nak buat. Okey, kita kena tukarkan 8.5 ni, 8.25 ni kepada nombor pecahan. Macam mana nak tukar dia? 8 maksudnya dia 8. Okey, tolong ingat betul-betul tengok cara cikgu nak tukar nombor perpuluhan kepada nombor pecahan. 8 letak 8 sini. Okey, lepas tu kita buat pecahan macam ni. Okey, letak 25 di atas. Bawah ni kita nak letak berapa? Kita tengok ada berapa biji nombor kat sini. Ada 1, 2. Jadi 2 biji kosong di bawah. Jadi maksudnya 100. Ya. Okey. Bila kita dah dapat bentuk macam tu, kita tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Okey. Sebelum kita tukar pada bentuk tak wajar, kita boleh kecilkan. Kalau boleh kecilkan. Okey, kita kecilkan dulu. Okey, 25 bahagi 25 1. 100 bagi 25, 4 kita dapat. Jadi kita dapat 8 per 8, 1 per 4. Okay, ini bahagi dengan 25. Kita kecilkan. Okay, jadi last sekali kita akan dapat dia adalah 8 kali 4, 32. 32 tambah 1, 33 per 4. Jadi ini adalah nombor nisbah juga. Okay, maksudnya nombor yang dah dalam pecahan, kita tak perlu tukarkan dia lagi. Nombor yang bentuk dalam pecahan tapi nampak ada perpuluhan, kita kena tukar kepada bentuk pecahan dia dulu. Okey, tukar kepada bentuk tak wajar. Okey, yang ni pula. Okey, dia bentuk pecahan tapi kita kena tukarkan dia kepada bentuk tak wajar. Jadi tukar tak wajar, 2 kali 5, 10. Okey, 5 kat bawah. 10 tambah 3, 13. Jadi 13 per 5 yang ni. Okey, jadi betul lah juga. Ni adalah nombor nisbah. Okey, yang ni. Macam mana kita nak tukar ni? Okey, macam biasa juga. Macam tadi cikgu cakap.
Negatif 4 duduk kat luar. Okey, lepas tu pecahan dia ni letak 4 di atas macam ni. Jadi letak 25 ke atas kan. Dia letak 100 ke bawah. Sebab kenapa? Sebab 25 tu ada 2 biji angka. Ini ada 1 angka. Jadi dia 10 sahaja. Lepas tu kita kecilkan dia. Ni CP2. Ini CP2 jadi 5. Okey, lepas tu tukar pada bentuk tak wajar. 4 kali 5, 20. 20 tambah 2, 22 per 5. Jangan lupa ada negatif. Jadi, kesemua ni adalah nombor nisbah. Jadi, jawapan dia, jadi kamu kena buat macam ni. Jadi, negatif 3 per 6, 9 per 7, negatif 1.4 per negatif 1.6, 8.25, 3 per 5 dan negatif 4.4 ialah tulisan ni cikgu tak muat minta maaf ialah nombor nisbah. Jadi kamu kena buat macam tu. Jadi cara nak selesaikan dia, ingat ya, di mana kita nak tahu dia nombor nisbah ke tak, kita tengok nombor tu. Kalau nombor tu dalam bentuk pecahan dah, kita tak perlu tukar lagi. Yang nombor 1 ni, negatif 3 per 6 tak perlu tukar lagi. 9 per 7 tak perlu tukar lagi. Memang dia dah nombor nisbah. Yang ni pula dia nombor pecahan tetapi dia ada perpuluhan. Kamu kena tukarkan dia dalam bentuk pecahan yang biasa, tak ada perpuluhan. Jadi kalau dia titik, kamu atas bawah ada titik, samakan titik dia. Gerakkan 1 kali, yang bawah pun gerakkan 1 kali. Jadi 14 per 16. Lepas tu kamu kecilkan, dapatlah 7 per 8. Jadi confirm dia adalah nombor nisbah sebab dia dalam bentuk pecahan. 8.25. 8.25 dengan negatif 4.4 ni, okey. Dua-dua ni teknik yang sama di mana kamu kena tukar kepada bentuk pecahan. 8 di luar, 25 atas, bawah 100 kalau yang ni. Yang ni pula negatif 4 di luar, bawah 10 atas 4. Lepas tu kamu kecilkan, lepas tu tukar kepada bentuk tak wajar. Okey, lepas tu dah dapat bentuk tak wajar, maksudnya dia adalah nombor nisbah. Okey, boleh faham? Okey. Kita pergi kepada cara pengiraan untuk gabungan operasi aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Maksudnya dalam pengiraan kali ini dia melibatkan semua jenis integer. Integer yang semua jenis integer ialah yang ada pecahan, yang ada perpuluhan, yang ada kurungan, yang ada darab, bahagi, semua sekali dalam tu. Okay, jadi kita cuba soalan pertama. Okay, maksudnya untuk topik ni kamu kena faham daripada video pertama cikgu ajar lagi. Kalau video pertama kamu tak tengok lagi, kamu tak akan faham untuk video-video akan seterusnya. Sebab tu topik ni adalah asas kepada topik-topik yang akan datang. Asas kepada matematik. Okey? Faham betul-betul? Okey, tengok ni. Okey, jadi kalau bentuk macam ni kita selesaikan yang kurungan kan. Okey, sekarang kurungan dia darab dengan tolak dekat sini. Darab dengan tolak sini, kita boleh buka kurungan. Dia tak boleh buat apa-apa kalau darab dengan tolak. Jadi ni negatif 0. Okey, minta maaf. Okey, yang ni negatif 0.7 ni kamu kena tukar kepada bentuk pecahan. Kita nak selesaikan dia dalam pengiraan macam ni, kamu tak boleh 1.4 ni tukar kepada bentuk perpuluhan. Yang 0.7 ni kamu kena tukar kepada bentuk perpuluhan. Okey, kita kira balik. Okey, di mana yang ni akan dapat, macam mana nak tukar? 7 letak atas. Okey, 7 letak atas. 7 ni ada berapa? 1 je, jadi 10 je. Cuba kamu buat 7 bagi 10 dapat 0.7 kan? Betul kan? Di luar dia tiada apa-apa. Sebab kosong. Kosong tiada apa-apa lah. Kalau dia 1.7, kalau dia 1.7, negatif 1.7, kamu akan buat dia jadi macam negatif 1, 7 atas 10 bawah. 10 kenapa? Sebab 7 ada satu angka sahaja. Kalau dia 70, 100 bawah. Kalau dia 700, 1000 bawah. Dah faham? Okey. Kita dah tukar bentuk pecahan yang ni. Lepas tu yang ni pula 1/4.
Ni darab. Buka saja kurungan yang darab ni dengan tolak ni. Okey, yang tolak ni kamu kena darab, lepas tu tambah, tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. 1 kali 5, 5. 5 tambah 3, 8. 8 per 5. Okey, dah dapat kan? Okey, untuk selesaikan masalah ni, kita dah kurungan, kita dah tak ada dah. Okey, pelajar ramai yang silap bila ada kurungan macam ni, dia fikir terus buat yang depan ni. Kurungan ni dia membezakan antara darab dengan tolak. Dia beza dengan 1/4 tolak 1/, macam ni contohlah. Macam ni kamu kena selesai dua-dua ni. Lain, kalau dia kurungkan satu saja, lepas tu di luar tak ada simbol, dia hanya untuk membezakan simbol di luar dengan simbol di dalam. Tolong faham, banyak kali kita tengok yang latihan kamu buat silap. Okey, lepas tu dah tak ada kurungan, kita cari yang darab atau bahagi. Sekarang darab dan bahagi ada satu je darab. Okey, jadi kita selesaikan yang darab yang ni. Okey, nak selesaikan darab, kita boleh kecilkan dia. Ni 4 bahagi 4, 1. 8 bahagi 4, 2. Okey, jadi bawa turun yang ni. Ingat, janganlah kamu selesai yang ni kamu tinggalkan. Ramai yang pelajar, dia selesaikan yang ni dia biar dulu. Hujung-hujung baru dia tulis balik. Tak boleh, kamu kena tuliskan dia di bawah dia. Okey, lepas tu. Okey, tengok ni. Positif, darab, negatif. Confirm jawapan dia negatif. 1 kali negatif 2. 1 kali negatif. Okey, negatif dah. Ni kan positif kali negatif. Negatif tetap negatif dah. Jangan risau dah. Okey, sekarang 1 kali 2. 2 atas. Bawah. 1 kali 5. 5. Nampak? Dia tetap negatif. Kenapa negatif? Sebab positif 1/4 darab dengan negatif 8/5. 4 dengan 8 ni kita dah kecilkan. Okey, di mana positif dengan negatif kalau darab dia akan jadi negatif. Okey. Untuk tolak, kamu kena samakan penyebut. Yang ni sekolah rendah dah diajar. Kalau sini 10, sini kena jadikan 10. Jadi 5 kali 2, 10. Yang atas pun kena kali 2. Ini negatif 7/10 tolak 4/10. Okey, jawapan terakhir dia. Okey, tengok. Tolak jadi tambah. Jadi maksudnya bila tambah 7 tambah 4, 11/10. Jawapan dia negatif. Kenapa negatif? Sebab 7 lebih besar daripada 4. Kita dah ajar dah ini juga daripada video pertama. Jadi kalau kita tukar pada bentuk wajah, jawapan terakhir sekali kamu kena tukar kepada bentuk wajah. 11/10. Macam ni buat. Dia ada balance satu kan. Jadi 1 ni di sini. Okey. 10 ni kat bawah ni. Baki dia 1 di atas. Okey, ada negatif, jangan lupa. Tak sini. Okey, sama dengan negatif 1/10. Tolong, ramai yang kadang-kadang tertinggal simbol. Okey, kita dapat selesaikan soalan A. Kamu perlu salin ya. Okey, untuk B. Untuk B pula, sekarang kita ada 2 kurungan. Jadi nak selesai kurungan yang mana satu dulu? Okey, dia sama seperti kalau kita nak selesaikan darab atau bahagi. Kalau darab duduk sebelah kanan, bahagi di sebelah kiri, kita mulakan dari kiri. Apa-apa pun kita mula dari kiri tu. Kita cari yang sebelah kiri tu ada darab ke bahagi. Kalau tak ada darab, kita pergi sebelah kanan. Sekarang kita ada yang kurungan. Memang confirm. Mula-mula kita kena selesaikan yang kurungan dahulu. Kurungan ada dua-dua. Jadi mulakan yang sebelah kiri dulu kurungan. Selesaikan yang sebelah kiri. Okey, sekarang negatif. Okey, yang ni kita nak selesaikan dia macam mana? Okey, kita samakan dia punya ni dulu. Okey, 0.6 tukar kepada bentuk perpuluhan. Jadi 6/10. Nampak konsep dia? Bahagi. Yang ni pun tukar kepada bentuk. Okey, 1/3/10.
Boleh? Okey. Sekarang kita nak yang selesaikan yang kurungan pertama. Yang ni darab dengan 2. Samakan penyebut. Jadi kita dapatlah negatif 13 tambah 12 per dengan 20. Boleh, kita perterus yang tu. Yang ni pula, macam mana nak selesaikan? Okey, kalau yang ni, okey, tak payah. Minta maaf. Ini kita buat satu-satu. Yang ni kita jadikan dia bentuk tak wajar. 1 kali 10, 10. 10 tambah 3, 13. Jadi tolak 13 per 10. Okey. Yang ni kita akan dapat tolak tambah jadi tolak. Jadi dia adalah negatif 1 per 20 bahagi sebelah sini pula, kurungan sebelah sini. Kita selesaikan kurungan sebelah sini. Yang ni samakan penyebut. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Tolak 13 per 10. Okey. Sebab cikgu nak guna sebelah sini. Sebab tu cikgu tak conteng sebelah sini. Okey. Lepas tu kita akan dapat negatif 1 per 20 bahagi dengan 5 tolak 13. 5 tolak 13, kita akan dapat 5 tolak 13. Okey, 5 tolak 13, kita dapat 8. Betul? 8. Okey. Negatif 8. 8, 9, 10. 9, 12, 13. Okey, betul. 8 per 10. Tolong ya Mahir ya. Di mana 5 tolak 13. 5 tolak 13, jawapan dia negatif. Negatif apa? 8. Okey, 8. Okey, sekarang nak selesaikan dia pula. Negatif 1 per 20. Okey, yang ni kecilkan lagi. Guna CP2. Okey, CP2 ni jadi 4. Ni jadi 5. Jadi 4 per 5. Belum selesai lagi. Bahagi dalam pecahan, kalau kita nak selesaikan dia, kita kena tukarkan dia jadi darab. 5 ke atas, 4 di bawah. Terbalikkan dia. Ramai lagi yang tak faham benda ni. Cikgu tengok asas kamu daripada sekolah rendah agak lemah lagi. Okey. Negatif 1 kali 5. Negatif 1 kali 5. Negatif 5. 20 kali 4. 20 kali 4. Okey, minta maaf. Kita tak perlu darab macam tu lagi. Kenapa? Sebab kita boleh kecilkan. Yang ni kita boleh kecilkan. CP5. 5 bahagi 5, 1. 20 bahagi 5, 4. Nampak tak? Jadi last kali jawapan dia. Last kali jawapan dia. Negatif 1 kali 1. Jadi negatif 1. Yang bawah 4 kali 4. 16. Negatif. Okey. Dia bukan negatif. Nampak silap sini. Cikgu kadang ada silap juga. Okey. Kamu kena perhatikan betul-betul. Kenapa di sini ada negatif. Kan? Tadi kan? Tengok ni. Sepatutnya sini ada negatif. Sini memang dah ada negatif. Ni, negatif 8 per 10 ni. Di mana 5 tolak 13 negatif 8. Jadi sini ada negatif 4 per 5. Jadi bila bahagi jadi darab. Okey. Yang ni pun ada negatif. Okay. Bila negatif kali dengan negatif jadi positif. Jawapan dia positif 1 per 16. Tak perlu tulislah ni simbol positif ni. Kalau kamu dah terconteng, kamu buat tambah macam ni pun tak apa. Biasalah. Okey. Tapi untuk elak daripada macam biasa kesilapan yang biasa kita buat, macam biasalah kita manusia boleh berlaku kesilapan macam cikgu lah. Okey, bila kita tengok balik apa yang kita buat betul ke tidak, kita akan tertinggal positif negatif ke apa ni. Macam ni kita boleh buat. Kita guna pemadam. Boleh Okey, itu untuk soalan B. Kita dapat positif 1 per 16.
Okey. C. Untuk C ni agak panjang sikit jalan kerja dia. Okey. Di mana kita kena tukarkan 1.125 ni kepada bentuk pecahan. Okey, pecahan dia macam ni. 1.125 per 1000 bawah ni. Kenapa 1000? Sebab 3 angka ada atas ni. Yang ni pula tukar bentuk tak wajar. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4 per 3. So, tolak. Yang ni pun tukar kepada bentuk tak wajar. 2 kali 6 tambah 1, 13. 13 per 6. Lepas tu dia ada darab. Ada kurungan yang memisahkan darab dengan kurungan. Kita buka saja kurungan dia. Ini 8 per 27. Okey. Sekarang apa yang perlu kita buat? Okay, kita selesaikan yang darab. Sebab kurungan dah tak ada, selesaikan yang darab yang ni. Kita boleh selesaikan, kita boleh potong. Yang ni guna CP2. 3 bahagi 2, 6. 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. Kita dah dapat dah. Okay, boleh kecilkan lagi? Tak boleh dah. Yang ni kita tukar bentuk tak wajar. Yang ni tak wajar. Kita 1 kali 1000, 1000. 1000 tambah 125 jadi 1125. Dengan 1000. Okey. Tambah dengan 4 per 3. Yang ni. Okey. Kena selesaikanlah. Okey. Berapa ni? Okey. Yang ni negatif 13 per 3 kali dengan 4 per 27 tadi. Okey. Kita dah kecilkan kan jadi macam tu kan? Yang ni kita boleh kecilkan juga. Pecahan yang 1125 ni kita tukar kepada bentuk pecahan yang kecil lagi. Kamu guna sifar 125. Iaitu kamu bahagikan dia dengan 125. Okey, kalau kamu bahagi 125, 1125 bahagi 125, kamu akan dapat dia 9. Sama juga yang ni. 1000 kalau bahagi dengan 125, kamu akan dapat 8. Jadi 9 per 8. Guna kalkulator nanti. Okey. Lepas tu 4 per 3. Okey, yang ni berapa? 13 kali dengan 4 kita akan dapat. Okey, tengok ni. Tengok, sekali lagi cikgu tercicir. Ni ada negatif. Jangan lupa letak negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Situ yang selalu tersilap. 13 kali 4 kita dapat 52. 3 kali 27 kita dapat 81. Okey. Oh, susah kan nak selesaikan macam mana ni? Kalau nak tambah pecahan, kita kena samakan penyebut di bawah. Macam mana nak selesai ni cikgu? Okey, kalau bentuk macam ni, okey, untuk jalan kerja matematik, sampai sini pun dah kita dah dapat markah. Sampai sini dah kita dapat markah. Okey, yang ni kalau agak sukar, 8 nak jadi 3 susah kan? 8 kali 3 bolehlah. Yang nak jadi 81 pula susah kan? Okey, kamu boleh gunakan kalkulator. Okey, cikgu tunjuk macam mana nak gunakan kalkulator. Maaf. Okey, tengok cikgu ambilkan kalkulator satu. Ni ada 9 per 8 kan? Okey, kita ambil pecahan 9 per dengan 8. Okey, minta maaf. Sembilan per dengan 8 macam tu. Tekan nombor 9, tekan pecahan, lepas tu tekan 8. Okey. Sama dengan tambah dengan 4 ni per 3 sama dengan tambah dengan 52 pecahan dia per dengan 81. Nampak konsep dia? Kita dah dapat iaitu 2000. Okey, cikgu tulis sini.
2,900 berapa tadi? 2,900 684 648. Okey, cikgu besarkan balik gambar. Okey, kita dah dapat bentuk macam tu. Last kali jawapan dia, kamu kena tukarkan dia kepada bentuk pecahan wajar. Jadi 2009 bahagi dengan 648. CP berapa? Okey, CP 3. 648 kali 3, cikgu kira dekat sini 1994. Hampir dekat dah dengan 2009. Baki dia ada 65. Jadi jawapan last dia kita akan dapat 3. Yang 3 letak luar sini. Okey, lepas tu yang bawah ni 648. Yang baki dia 65. Yang ni kamu dah belajar sekolah rendah juga. Cara nak tulis pecahan wajar. Jadi itulah cara dia. Jadi bila kamu dah dapat sampai sini, agak sukar untuk diselesaikan pecahan dia sebab pecahan dia terlalu besar sangat. Okey, kamu boleh guna kalkulator jadikan bentuk macam ni terus. Lepas tukar kepada bentuk pecahan wajar. Okey. Itu untuk soalan C. Hati-hati dengan positif negatif. Macam cikgu tadi agak nak tercicir dah negatif dekat sini kan. Tak, cikgu dah tulis negatif dekat sini. Okey. D. Untuk soalan D, macam biasa juga, tukarkan bentuk perpuluhan kepada bentuk pecahan. Yang ni akan jadi negatif 275 per dengan berapa? 10 ke 100? 100. Kenapa? Sebab ada 2 biji. 7 dengan 5. Lepas tu bahagi dengan 11 per 15. Okey. Okey, lepas tu kita ada. Okey, ni kurungan ni dia memisahkan antara negatif dengan negatif. Negatif-negatif kita boleh selesaikan. Negatif-negatif jadi positif. Darab tu sebenarnya. Lepas tu tukarkan bentuk tak wajar ni. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. 11 per 5. Yang ni pula darab dengan, yang ni tukar bentuk pecahan. Di mana 25 ke atas, 100 di bawah. Sebab 2 biji. 2 dengan 5. Kosong di depan, tiada apa-apa. Okey. Yang ni kamu tukar kepada bentuk tak wajar. Negatif 2 darab dengan 100 tambah dengan 275. Jadi, berapa kamu akan dapat? Tak. Bukan negatif. Maksudnya 2 ni. Negatif ni biar dekat sini. 2 kali 100 tambah 75. Jadi 275 per dengan 100. Tetap negatif. Boleh Okey, yang ni kalau bahagi, okey. Sekarang kita nak selesaikan bahagi ke darab dulu? Bahagi, sebab bahagi sebelah kiri. Okey, bahagi kita tukar kepada simbol darab. Terbalikkan yang 15 ke atas, 11 kat bawah. Okey, yang ni tinggal lagi 11 per 5. Kali dengan 25 per dengan 100. Okay, nampak tak apa yang berlaku kat sini? Kat sini kita boleh kecilkan apa yang boleh dikecilkan. Okey, 275 gunakan CP 25. Cuba kamu bahagikan dengan 25. Okey, 275 bahagi 25 kamu akan dapat 11. 100 bahagi 25 kamu akan dapat 4. Okey, nampak? Okey, lepas tu yang ni pun kita kecilkan juga. Kecilkan dulu. Okey, 25 bahagi 5 kita akan dapat 5. 100 bahagi 5 kita akan dapat 20. Okey, jawapan tak yang ni negatif 11 per 4 kali dengan 15 per 11 tambah dengan 11 per 5 kali dengan 5 per 20. Okey, 5 per 20. Okey, sekarang kita boleh selesaikan yang darab sebelah kiri dulu. Yang ni boleh matikan. Jadi 1,
4 dengan 15 tak boleh. Tak boleh. Yang ini akan dapat negatif 1/4 kali dengan 15/1. Okey, selesai yang sebelah kanan pula. Tambah. Iaitu, kamu jangan tambah terus. Selesaikan darab dulu pula sebelah kanan. Darab sebelah kiri, selesai darab sebelah kanan. Last sekali baru tambah kedua-duanya. Itu cara penyelesaian dia. Okey. Sebab kita kurungan dah tak ada dah. Sekarang kita cari bahagia atau darab. Kalau bahagia atau darab ada yang sebelah kiri, selesaikan sebelah kiri dulu. Baru kita selesaikan sebelah kanan. Yang terakhir baru selesaikan tambah dan tolak. Yang ni 5 dengan 5 kita boleh mati. Jadi 1, 1. 11 dengan 20 tak boleh. Jadi 11/1 darab dengan 1/20. Okey. Jadi apa yang kamu dapat dekat sini? Negatif 1 kali 15. Negatif 15 per dengan 4. Okey. Tambah, selesai dah yang ni. 11 kali 1, 11. 1 kali 20, 20. Okey. Nampak dah kat situ. Okey, sekarang negatif 15 tambah 20. Kalau tambah tolak, dia mesti samakan penyebut. 4 nak jadi 20 kali dengan 5. Ni kali dengan 5. Okey, 15 kali dengan 5 kita akan dapat negatif 75 per dengan 20 tambah dengan 10/20. Nampak konsep dia? Negatif 75 tambah 11, kamu akan dapat negatif 64 per dengan 20. Okey, kamu nak matikan guna sifir berapa? Sifir 4. Cuba bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Ini pun bagi 4. 20 bahagi 4, 5. 64 bahagi 4 dapat 16. Jadi jawapan terakhir kita akan dapat, di mana jawapan dia adalah negatif. Ada negatif 16/5. Belum selesai, tukar kepada bentuk wajar. Okey, 16/5. Okey, tukarkan dia. 3 kali 5, 15, 1. Jadi jawapan dia 3 di luar. Ada negatif 3. Okey, 5 di bawah. Baki ada 1. Jadi negatif 31/5. Okey, itu dia panjang jela untuk cara pengiraan dia. Harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, kamu ulang video ni perlahan-lahan. Dengar cara cikgu bagi penerangan tu. Tolong dengar, jangan bagi skip video. Kalau kamu skip, itulah yang kamu tak faham bila buat latihan. Buat satu persatu. Okey, cikgu nak kamu buat nota yang ni. Okey, settle untuk topik bab 1. Sebenarnya kita dah habis. Minggu depan kita akan masuk bahagian penyelesaian masalah. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Salam.